لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. Sadaqallahu adzim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada keizinan dan kesempatan pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah Zuhur kita. Dan untuk makluman adik-adik semua, Bank Rakyat selalunya di antara Zuhur, di antara pukul 1 sampai 1.45 ni kita akan mengadakan tazkirah ceramah. Jadi adik-adik nak semayang tunggu sampai 1.45 kita baru semayang, insya-Allah. Dan begitu juga di majlis yang mungkin baru sampai sini kot, walaupun staf Bank Rakyat di luar daripada Kuala Lumpur ya. Baik, jadi tengah hari ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sepotong lagi hadis kursi sebagai bahan rujukan ilmu, sebagai bahan untuk sama-sama kita bertazkirah pada tengah hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala ya bani Adam wa yaqulullahu ta'ala ya ayuhan nas innamad dunya darul liman la darul lahu wa malul liman la mama lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu wa biha yafrahu man la fahma lahu wa 'alayha yahrisu man la tawakkala lahu atau kama qala. Baik, ada sambungan hadis tu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya dunia ini adalah negeri orang yang tidak ada negerinya, dan harta benda orang yang tidak ada harta bendanya. Di dunia ini tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak ada akal, tempat orang-orang yang bergembira, yang tidak ada pengertian, dan orang-orang yang tamak, tidak ada tawakal padanya, dan mencari kesenangan bagi orang yang tidak makrifah kepadanya. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca ini, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dunia ini adalah negeri orang yang tidak ada negerinya. Maksud dia apa? Maksud dia orang yang mengutamakan kehidupan dunia tanpa diimbangi dengan akhirat. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala sebut dunia ni dengan dua perkataan, fid dunya wa fil ardi. Tetapi bila sebut tentang akhirat, banyak nama-nama akhirat, banyak nama-nama kiamat. An yaumus sa'ah, yaumul akhirah, yaumul qiyamah, yaumul taghabun, Yaumul abusan qamtarira. Banyak nama-nama kiamat. Jadi bila banyak nama-nama kiamat, nak tunjukkan kiamat ni ataupun akhirat ni satu benda yang besar, dan satu benda yang penting. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut banyak tentang nama-nama akhirat berbanding dengan nama dunia. Baik, jadi bila sebut tentang dunia, kita ada dua keseimbangan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita nak raih kebahagiaan, akhirat pun kita nak raih kebahagiaan. Orang yang tidak mengimbangi kehidupan dunia tanpa diiringi dengan akhirat, orang macam ni bak kata pepatah, kalau kamu tanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kamu tanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Artinya, kalau akhirat yang kamu utamakan, dunia akan ikut. Tapi kalau dunia yang kamu utamakan, akhirat akan jadi luput. Jadi sebab itulah, bila sebut tentang dunia-dunia ni, saya kata-kata daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dulu saya biasa sampaikan dekat tuan-tuan kuliah-kuliah yang lalu lah.
kan kata-kata Imam Al-Ghazali ni. Tapi hari ni saya nak cerita sekali lagi sebab saya yakin dan percaya serta confident memang tuan-tuan lupa punya. Imam Al-Ghazali satu hari berceramah depan anak murid dia. Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia, di atas dunia ni apakah benda yang paling dekat dengan kamu? Yang kedua, di atas dunia ni apakah benda yang paling jauh dengan kamu? Di atas dunia ni apakah benda yang paling berat? Di atas dunia ni apakah benda yang paling ringan? Di atas dunia ni apakah benda yang paling besar? Dan di atas dunia ni apakah benda yang paling tajam? Kata Imam Ghazali. Anak murid dia jawab dengan berbagai-bagai jawapan. Baik, di atas dunia ni apakah benda yang paling dekat dengan kamu? Anak murid dia jawab, benda yang paling dekat Tuan Syekh, iaitulah Tuan Syekh sendirilah. Tu guru paling dekat, mak bapak paling dekat, isteri paling dekat, kalau cikgu anak murid paling dekat. Baik, ya betul apa yang kamu cakap. Tapi sebenarnya benda yang paling dekat dengan kamu ni apa dia? Kematian. Kematian tu benda yang paling dekat. Kan? Tak tahu ni bila ni. Tak tahu macam mana keadaan kematian kita yang Allah Subhanahu Wa Taala nak takdirkan ni. Macam-macam mati dia ada, kita tengok depan mata kita hari ni. Dan cuma apa yang pengalaman saya ketika mana saya menguruskan jemaah-jemaah haji di Arafah 3 tahun, daripada tahun 2004 sampai 2012 saya bawa jemaah haji, ada 3 tahun. Cuma saya tak ingat tahun bila. 3 tahun ni ketika mana berada di Arafah, kita tengok sendiri bagaimana orang yang kemuncak nazar. Dan kita baca dalam kata-kata ulama, dalam hadis-hadis Nabi cerita, orang ketika nak menghadapi sakaratul maut ni ada 4 tanda ni. Itu makna dia hampir-hampir nak berputus di antara roh dengan jasad. Apa dia? Yang pertama sekali, dia bernyawa seperti ghar-ghar. Makna dia nyawa seperti ghar-ghar, ibarat kita minum air fresh orange, kemudian kita ambil straw. Ketika mana air itu nak habis air itu kita tarik dengan straw tu, dengan ais batu tu, air fresh orange tu, macam mana bunyi dia? Macam itulah lebih kurang. Dan ataupun contoh biasa tengok lembu kena korban, kita buat korban baru-baru ni, ketika mana lembu tu nak berputus nyawa tu ataupun nak berpisah roh dengan jasad tu, macam mana bunyi dia? Jadi kau macam tu. Makna dia itu artinya nyawa seperti ghar-ghar. Dan satu, saya tengok sendiri, kebetulan ada seorang jemaah, dia ni Bilal, dia Bilal di masjid di Peranang. Satu. Yang kedua, saya tengok sendiri dalam keadaan pandangan dia tepat. Yang ni ilmu ni kita nak guna pakai ni. Kok besok kok adalah waris kita ke, macam mana keadaan, apa yang perlu kita buat. Pandangan dia tepat, kita buat macam ni pun dia tak nampak dah. Dalam riwayat menyebut pandangan dia tepat tu, Allah Ta'ala sedang memperhatikan semua tingkah laku, perangai, akhlak yang dia buat sepanjang hidup di atas dunia. Kalau dia min alis sa'adah, kalau dia ni hidup di atas dunia ni orang yang baik, maka di bawah sekali tu Allah Ta'ala nampakkan pintu syurga. Tetapi kalau sebaliknya dia min alis syaqawah, tergelung daripada gelungan orang-orang yang buruk akhlak perangai dia di atas dunia ni, Allah Ta'ala nampakkan pintu, Allah Ta'ala nampak pintu neraka. Jadi pada ketika itu ahli syurga dia nampak pintu syurga dah, dia minta, ya Allah matikan aku cepat-cepat. Kalau dia menalis syaqawah, orang yang hidup di atas dunia bergelumang dengan perkara-perkara dosa, dia minta, ya Allah tangguhkan kematian aku. Itu dua, pandangan dia tepat. Yang ketiga, dia kata ketika nyawa nak berpisah dengan roh badan kita ni, iaitulah bagaimana pegangan dia kuat ni, pegang kiri kanan tangan ni kuat ni. Macam tuan-tuan biasa pergi tampal gigi ya. Biasa pergi tampal gigi tak? Ketika doktor gigi nak gerudi gigi kita tu macam mana dia? Betul? Cuaca tangan kita pegang macam tu lah lebih kurang. Saya tengok Tuan Haji itu sendiri berada di Arafah pegang. Tengok macam tu tangan pegang. Itu ketiga. Yang keempat, kan, dahi dia ni berkedut.
dahi dia ni nampak berkedut. Berkedut macam ni. Ni macam rasa macam tak lama lagi dah. Cuba tuan-tuan kedut lagi tengok. Nampak tuan-tuan dulu saya kemudian sikit. Nak ceritakan saya tengok dahi berkedut. Allahu Akbar. Pada ketika itu panggil sahabat-sahabat, minta tolong sahabat-sahabat. Dia kata Tok Guru, dia kata saya ingat lagi Tok Guru tu nama dia Ustaz Ahmad Fakiri yang ada di Seremban. Ustaz tolonglah talqin ke Ustaz. Talqin dalam masa tempoh 8 minit dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi pada ketika tolong talqinkan, jangan pada ketika cepat mi cepat tengok cepat nak hati dia ni. Jangan. Cara kita nak bantu dia tolong talqinkan. Baca Yasin 3 atau 5 ayat. La ilaha illallah. Kalau kita nampak mulut dia berkemih tu cukuplah. Jangan dipaksa. Dapat disebut Allah pun jadilah. La sikit. Oh, jangan paksa. Itu dah tekan kematian benda tu dah dekat. Lebih dekat daripada urat leher kamu kata Nabi. Ataupun dalam hadis lain disebut mati ini berada di antara pejam dan celik. Berada di antara pejam dan celik. Mati itu lebih hampir. Sebab tu tuan-tuan dengan ceramah ni jangan pejam mata. Takut tak sempat nak celik pula. Mati pula menjelah. Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, di atas dunia ni apakah benda yang paling jauh? Anak murid dia kata benda yang paling jauh di atas dunia ni matahari. Matahari jauh 98 juta batu dengan bumi. Jauh matahari ni. Bulan pun jauh juga 280,000 batu. Ada planet yang jauh dengan bumi ni 1 tahun perjalanan cahaya. Kalau kita belajar darjah 4 dulu kan. Selalu saya sebut bumi ni bumi ni satu planet. Dia planet ni banyak. Ada Utari, ada Zurah, ada Zuhal, ada Pluto, Marikh, Neptune, Uranus, Mustari. Tuan-tuan ingat tak nama planet kan? Macam tak pernah ingat kan? Ada planet yang jauh dengan bumi 1 tahun perjalanan cahaya. 1 saat perjalanan cahaya 186,000 batu. Ingat lagu cikgu sains dia ajar dulu, dia kata cikgu macam mana nak kira? Kata cikgu jauh itu. Kau kira wayolah. Dia tak tahu macam mana nak kira. 1 saat kali dengan 60 saat 1 minit, kali dengan 24 jam 1 hari, kali dengan 360 hari 1 tahun, kali dengan 362 hari, 386,000 batu, kali pula dengan 1 juta. Berapa jawapan dia tuan-tuan? Tuan-tuan tak ambil matematik dulu kan? Saya rasa lebih 2.6 bilion ni saya rasa lah. Itu tak kena mengenai hidup kata. Makna dia benda tu jauh. Tapi sebenarnya benda yang paling jauh, apa yang kamu sebut kata Imam Ghazali itu betul, matahari jauh. Tapi sebenarnya benda yang paling jauh di atas dunia ni apa dia? Masa yang telah berlalu. Makna dia masa yang telah berlalu. Zaman kita dulu umur 23, nak return back balik boleh ke? Tak boleh. Jauh dah masa tu. Tak payah umur 23 lah ni, Ramadan yang kita dah lalu tu, nak return balik tak boleh tuan-tuan. Kan? Sebab itulah Islam dengan falsafah yang selalu kita baca kan, yang selalu Tok Guru sebut, yang selalu pakar-pakar motivasi sebut apa dia kata, kita nak jadikan diri kita ni lebih baik daripada hari ni, lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Sebab masa tu jauh dah, tak boleh nak return balik kan. Baru-baru ni saya jumpa sahabat saya lah, dia sama dulu dia artis, Cik Yazid nama dia, penyanyi kumpulan Sejati. Kenal kumpulan Sejati? Sunyi di hatiku bila benar, itu kumpulan Sejati itu. Dan dia bawa bersama-sama dia bekas penyanyi kumpulan Excel. Dia kata, saya ingat kumpulan Excel ni, saya ingat sungguh. Dia kata sebab apa? Ada dia punya rangkap kata, dia boleh kita ambil pengajaran kan. Dia kata apa? Dia punya penyesalan dia, dan dia cerita penyesalan dia. Apa lagu dia? Andai dapat ku undurkan putaran dunia, kan lagu dia. Ingin ku ubah semula. Tuan-tuan tak ingat lagu ni? Ini semua geng Qatar Baghaza depan ni. Kan saya tak tahu kan.
Betul, kalau bolehlah putar semula waktu ni kata, apa benda nak buat? Ingin ku ubah semula tingkah laku dan kata-kataku. Jadi makna dia ada pengajaran di situ. Sebab tu masa yang telah berlalu jauh dari kamu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, di atas dunia ni apakah benda yang paling besar bagi kamu? Ataupun apa benda paling berat? Anak murid dia kata benda yang paling berat di atas dunia ni apa dia? Iaitulah besi berat. Kan? Betul, batu pun berat. Dan betul apa yang kamu cakap. Tapi sebenarnya benda yang paling berat di atas dunia ni apa dia? Menanggung amanah. Oh, cukup lah. La iman wala amanah. Tidak seorang itu dia nak beriman kalau dia tak tunaikan amanah. Adil amanata illa man ihtamanaka wala takhanna man khanaka. Kan? Adil amanata illa man ihtamanaka. Tunaikan kamu tegakkan amanah. Kan? Wala takhanna man khanaka. Dan jangan kamu khianat kepada amanah yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itu dalam hadis lain yang disebutkan, idza haddasa ahadan, apabila kamu, wa idza u'tumina fala yakhan, apabila kamu diberi amanah jangan khianat. Ibnu Sirin kalau kita tengok, ataupun Muhammad bin Sirin, dia ketika mana dia menjalankan perniagaan minyak zaitun. Satu hari minyak zaitun datang daripada Yaman, ada 100 tong. Satu tong minyak zaitun tu harga dia 100 dinar. 100 dinar kalau kali dengan 500 berapa dah? Kan? Tiba-tiba dalam 100 tong tersebut ada satu minyak zaitun tersebut dimasuki pakrun. Pakrun ni maksudnya tikus. Jadi staf dia beritahu, Syekh, minyak zaitun kita ni 1 tong ni masuk oleh tikus. Nak buat macam mana? Tak apa, kamu buang 1 tong tu. Bila staf nak pergi buang, ada staf lain tutup pula. Tuan Syekh, saya pun tak tahu dah sekarang ni tong mana satu yang dimasuki tikus. Semua tong sama pula. Habis tu nak buat macam mana? Macam ni, Muhammad bin Muslim kata apa? Kamu buang semua sekali ke 100 tong ni. Tuan Syekh, tak rugi ke? Dia kata, tak apalah, biar aku rugi di atas dunia, asalkan aku dapat keseronokkan dalam beribadat, asalkan aku dapat keseronokkan dalam berumah tangga. Dibuang semua. Tuan-tuan. Jadi akhirnya pada kita sebab apa? Yang pertama sekali, aku tak sanggup mengkhianati amanah Allah. Aku tak sanggup mengkhianati amanah Rasul. Dan aku tak sanggup mengkhianati amanah sesama dengan orang Islam. Bagaimana perasaan orang Islam kalau sekiranya dia tengok dalam satu minyak zaitun tu ada satu kaki tikus? Macam mana perasaan orang Islam pada ketika itu? Aku tak sanggup khianat. Biarlah aku rugi pun tak tahu, asal aku dapat keseronokan dalam beribadah. Betul, Muhammad bin Sirin dalam riwayat menyebut bulan Ramadan satu hari 100 rakaat sembahyang sunat. Satu hari bulan Ramadan 100 rakaat sembahyang sunat. Kita baru 22 ya. 23 rakaat sembahyang tarawih dengan witir. Tu pun nampak saya bukan macam 22 muka ni. Cuma 8 ni. Ya. Wah, akbar. Ni Muhammad ibn Sirin dapat keseronokan dalam beribadat. Baik, aku nak ceritakan benda yang paling besar menanggung amanah. Kan? Amanah kepada anak-anak kita, Allah, amanah ilmu banyak apa. Kan? Apatah lagi amanah kuasa bimbang ni. Kan? Dulu saya sebut bagaimana saya jumpa Datuk Zulkifli Al-Bakri. Kan? Dia balik daripada JAKIM, Allah share pening pada anak, pening bila balik meeting JAKIM ni balik pening. Saya kata pasal apa? Pasal apa Syekh? Allah Akbar, dia kata kita punya kadar jenayah yang ada pada hari ini bertaraf 7 bintang. Bukan 5 bintang, 7 bintang. Kan? Kes yang melibatkan anak yang tidak sah taraf, dia kata JAKIM. Kan? Dia apa? JAKIM buat kajian dan sampai daripada Jabatan Pendaftaran Negara daripada tahun 2010 sampai sekarang ada 380,000 lebih anak yang didaftarkan yang tidak sah taraf ataupun anak zina. Kalau nak lagi kasar lagi, ambil bahasa orang Kedah, anak haram jadah. Kan? Kalau Hindustan sebut zindagi haram zadeh. 380. Ni cikgu-cikgu sekolah ni tahulah, tuan-tuan tanya cikgu-cikgu sekolah ni. Dan ada bila tengok IC, tengok nama, tak ada nama pak. Nama pak mana ni? Entah bapak saya tak dapat dikesan dia. Tuan-tuan.
membimbangkan kita pada hari ini. Kes kadar penceraian dalam negara kita, kes penceraian dalam negara, setiap 15 minit satu kes penceraian. Setiap 15 minit ada satu kes perceraian. Ni kita duduk dalam surau ni dah berapa dah? Dah setengah jam dah ni, 2 kes perceraian. Satu benda yang Allah Ta'ala halalkan, tetapi Allah Ta'ala cukup muka apabila berlaku perceraian umat Islam ni. Sehingga kan bergegar aras Allah Ta'ala bila berlaku perceraian ni. Syaitan satu kejayaan yang besar bagi syaitan bila dapat memporak-porandakan dalam institusi rumah tangga ni. Dan sebab tu amanah tak tanggung. Dan kebanyakan kes perceraian ni makna dia bawah berkahwin bawah 5 tahun. 5 tahun, bawah 5 tahun. Benda yang simple pun, benda yang remeh-temeh bercerai. Hanya kerana berebut remote control bercerai. Berebut Astro lah, remote Astro lah. Isteri nak tengok Go Shop. Kan? Suami nak tengok Gegar Baganza. Nak tengok Nana menyanyi, dia kata. Kata ni amanah besar. Ketiga. Yang keempat, di atas dunia ni kata Imam Ghazali, apakah benda yang paling ringan? Anak murid dia kata benda yang paling ringan, kapas ringan. Ya, betul-betul apa yang kamu cakap. Tapi sebenarnya benda yang paling ringan di atas dunia ni apa dia? Orang yang mengabaikan solat. Ambil mudah bab solat. Allahu Akbar. Kalau kita nak perhatikan bab solat ni, sampai hari ni kita mengaji bab semayang ni tak habis lagi. Saya baru-baru ni jumpa tuan guru saya yang saya kasihi, yang mengajar saya dalam qiraat atau pembaca Quran ni. Nama guru saya ni Ustaz Azari Osman Al-Hafiz. Antara orang yang paling awal mengajar hafaz Quran, hafaz Quran di Jakim ni daripada tahun 71. Dia duduk dah di mana, di Kuala Lumpur. Dia dah start mengajar dah. Anak murid yang pertama siapa dia? Datuk Abu Hassan bin Al-Hafiz. Itulah anak murid dia kata. Kan? Tahun 71 dah mengajar, dah hafaz Quran. Tak Azari Osman ni. Baru-baru ni saya forum di Kampung Baru. Kan? Bila lepas-lepas forum dia datang, dia bersalam. Dia pula salam, tak cium tangan kita. Ish, dia kata, Ustaz apa ni Ustaz? Tak, anak bukan hormat sebab entah nizam tak. Sebab anak hormat ilmu entah. Kan? Ustaz yang cerita banyak, Ustaz tasmih Fatihah saya. Kan? Tasmih Fatihah. Tiap kali saya jumpa dia, saya tasmih Fatihah. Sebab Fatihah ni rukun semayang ni. Kan? Baca balik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ra tu dia tak boleh tebal sangat, dia nipis sikit dia tu. Ush, baru bismillah. Siratal lazi, bukan lazi. Za dengan zai itu lain ni tak. Zai itu lain, za siratal lazi. Jangan zi. Salah dia kata. Tak betul balik. Kan? Allahu Akbar kan. Ghairil, bukan ril. Itu ril kereta api kata. Bukan ril. Itu pun tak betul ya. Last sekali, okey dah boleh Fatihah kamu baca. Cuma kalau boleh, biarlah dengan lahjah Arab sikit. Jangan lahjah orang kampung kamu. Saya wali 9 kan bunyi Bismillah. Bismillah baca Quran macam mana? Dia bunyi lah. Alif ta te a, alif ba wa i, alif do pan u. Itu memang Bismillah. Rumah kau mana jam do pan ha. Itulah orang Melaka, jangan bunyi Melaka dia kata. Cuma lahjah Arab, jangan bunyi lahjah Melaka. Orang Melaka cakap jangan ular hijau melengkau atas pakau kan. Sebab tu kalau dengar betul-betul orang Melaka baca Quran, dia bunyi Melaka dia. Wa ular. Jangan bunyi Melaka dia kata. Cuma bunyi lahjah Arab. Dan saya ceramah di Tanjung Karang baru-baru ni. Oh tak apa-apalah, di Parit Libung nama dia. Kebetulan datang lambat sikit datang ceramah tu. Sebelah masjid tu ada guru yang mengajar Quran. Dia kata Allah, dia cara orang Tanjung Karang lah. Kedengar ibu baca dia. Lam potong lam, waw medung-dung, lam sefer lam, alhamdulillah. Ini cuma itu tentang apalah dia bunyi buat bunyi Arab. Sebab itulah Fatihah ni di antara tempat yang syaitan ganggu paling kuat dalam semayang ni. 3 tempat ni kan. Yang pertama syaitan ganggu masa semayang baca suratul Fatihah. Sebab apa? Suratul Fatihah ni rukun semayang. Dan sebab itulah dulu saya sebutkan syaitan ni menangis sekuat-kuat dia, meraung sekuat-kuat dia.
empat tempat ni. Yang pertama, bila syaitan meraung sekuat-kuat dia ketika mana dia dicop oleh Allah Ta'ala, ada wastakbara minal kafirin. Makna dia bila Allah Ta'ala cop dia ni penghulu ketua kepada seluruh orang kafir. Dia meraung sekuat-kuat dia. Yang kedua, Allah Ta'ala halau dia daripada syurga pada ketika dia meraung sekuat-kuat dia. Dan tuan-tuan duduk dalam syurga. Syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mala ainun ra'at, mata tak bisa tengok. Iblis ni berada dalam syurga. Dan benda tak boleh nak tengok, mata kita tak payah nak bayangkan. Di atas dunia ni apa benda yang paling mewah yang boleh bisa kita tengok, tuan-tuan? Itu bukan syurga. Saya buat contoh lah, baru ni saya pergi muzakarah haji kan, jumpa sahabat saya di Langkawi. Sahabat saya ni dia dapat supply limousine mewah di dua buah hotel mewah di Langkawi. Nama hotel tu yang pertama Four Seasons, yang kedua The Datai. Dua hotel mewah ni kan. Jam, hang tunggu aku kat lobby sat. Jadi boleh hang tunggu kat lobby, aku dah ada kerja sikit dah. Tak apa, tunggu kat lobby. Tunggu sajalah, pergi dekat reception dia tu, tengoklah brochure dia. Tengoklah berapa kadar rate bilik satu malam. Memang hotel tu mewah sungguh. Tengok rate dia paling murah, RM18,899 per night. Satu malam, full board. 18,000 satu malam. Itu pun bilik hilltop view. Kalau ocean view dia kata dekat-dekat 60,000. Saya tanya dekat reception tu, ada orang duduk ke? Fully book. Hujung minggu ni semua fully book. Ya ke? Dia kata, ya Allah, kita rasa dah mahal dah. 18,000 tu dah mahal dah kan? 60,000 tu kita rasa mahal. Ada yang lebih mewah lagi, hotel orang duduk lagi mahal, 120,000 duduk di Dubai tu. Tuan-tuan tu pun tak faham-faham. Ya, nak cerita kan, duduk satu malam 120,000 tak? Kan? Mewah macam mana hotel tu? Itu bukan syurga. Syurga Allah Ta'ala sebut mala ainun ra'at, mata kita tak bisa tengok syurga. Ialah 70,000 batang sungai madu, 70,000 batang sungai khamar, 70,000 batang sungai air yang jernih, 70,000 batang min labanin, air susu. Macam mana kita nak bayangkan sungai syurga ni? Kan? 70,000 batang sungai madu. Tuan dapat bayangkan? Tak dapat bayangkan. Yang kita dapat bayangkan sungai ni, ada ular, ada biawak, ada ten kosong, ada kelapa komen. Itu bukan sungai syurga. Itu sungai buluh nama dia. Kan? Benda yang tak dapat kita nak bayangkan macam mana sungai syurga ni. Sebab tu iblis meraung sekuat-kuat dia ketika mana dia halau keluar daripada syurga. Yang ketiga, ketika mana turun suratul Fatihah, dia meraung sekuat-kuat dia. Nah, tu tiga. Sebab tu ketika dalam solat ni dia cukup ganggu baca Fatihah ni. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Waladhdallin. Cepatnya tu imam ni baca. Sebenarnya bukan tu imam cepat baca, kita ni melayang fikir ke mana-mana. Waladhdallin, Langkawi aku lampu betul tak pergi dahlin. Macam-macam lah kepala kita ni. Dan yang keempat, ketika Nabi SAW dilahirkan, pada ketika itulah syaitan ni meraung sekuat-kuat dia. Tuan-tuan dirujuk dalam kitab Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji, ataupun kita baca kitab Syekh kitab Al-Barzanji lah. Baik, okey, itu yang keempat dia kata apa benda yang paling ringan, iaitu orang yang mengabaikan solat, mengambil mudah bab solat. Dan sedangkan solat ni satu keparduan yang tak boleh nak diwakilkan kepada orang lain. Dan innama masalah salata fid din kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan sembahyang dalam agama, kata Nabi, samalah seperti kedudukan kepala dalam tubuh badan manusia. Saya yakin tuan-tuan tak ada sebelah telinga boleh hidup, tak ada sebelah mata boleh hidup, tak ada sebelah kaki pun kita boleh hidup. Tapi kalau tak ada kepala, boleh hidup tak? Hidup juga. Itu mungkin keturunan Pontianak lah dia. Baik, kemudian apakah di atas dunia ni, apakah benda yang paling besar? Anak murid dia kata benda yang paling besar apa dia? Dia kata bumi pun besar. Ya betul, dia kata apa yang kamu cakap. Tapi sebenarnya benda yang paling besar apa dia? Nafsu, keinginan kamu.
Sebab tu nafsu ni bukan untuk kita nak hapuskan, tak. Tetapi nafsu bagaimana untuk kita nak uruskan. Semua ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu seks, semua ada. Tapi bagaimana untuk nak uruskan nafsu tersebut. Semua ada nafsu. Nafsu marah, semua ada. Baik. Kemudian di atas dunia ni apakah benda yang paling tajam? Anak murid dia kata benda yang paling tajam pedang. Jarum pun tajam. Ya, betul apa yang kamu sebut. Tapi sebenarnya benda yang paling tajam di atas dunia ni apa dia? Lidah. Kan? Sebab tu Nabi sebut, berhati-hati apa yang ada di antara hidung dan dagu kamu. Hidung dan dagu kamu ni ada satu benda yang boleh menyebabkan kamu terperosok dalam neraka. Apa dia? Lidah. Angkara lidah. Banyak tuan-tuan. Dengan sebab lidah lah yang boleh membawa kepada keadaan dan suasana yang tidak baik. Kalau lidah yang Allah Ta'ala bagi ini kita gunakan untuk orang lain boleh tompang manfaat dia, maka banyaklah pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi sebalik lidah yang Allah Ta'ala bagi ini, kita cakap dusta, bohong yang boleh membawa keadaan suasana yang tidak baik tersebut tadi, tunggulah akibatnya. Akibatnya bukan sekadar dosa, tapi dibuatkan kamu terperosok dalam api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu 6 perkara kata Imam Al-Ghazali tentang bagaimanakah dunia yang kamu hidup ni negeri orang yang tidak ada negeri. Jadi mana dia? Imbangkanlah kehidupan duniawi kita, jangan kita korbankan kepentingan akhirat semata-mata kita cari dunia. Sebab dunia ni sekejap dan bersifat binasa. Akhirat lama dan bersifat kekal. Baik, dan seterusnya insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa kita kongsikan ada manfaat di sisi Allah Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bi taqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.